Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan buat ibu bapa dan anak-anak di luar sana, semoga sihat hendaknya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya dapat kita sama-sama pada petang ini mengimarahkan Facebook saya, YouTube channel saya untuk tujuan perkongsian ilmu semata-mata. Yang akan kita kupaskan sebentar lagi dengan tajuk lepas SPM nak buat apa. Maksudnya di sini, konteks ini tidak kiralah anak-anak dapat result flying colours result ataupun result yang sederhana, tidak menjadi masalah. Ada jalan penyelesaiannya. Cuma kita sebagai ibu bapa, kita kena pandai mengatur dan berbincang dengan anak-anak, minat anak-anak, dan dari situ anak-anak tahu dan ibu bapa juga boleh plan yang terbaik untuk anak-anak untuk step forward. Tak kiralah anak-anak nak kerja ke, anak-anak nak belajar ke. Sekiranya anak-anak kita anak-anak kita mendapat keputusan yang baik, digalakkan untuk melanjutkan pelajaran, kerana belajar ini bukan semua orang dapat. Nikmat belajar ni bukan semua orang dapat. Ada setengah orang result tak apa-apa nak baik, dia terus bekerja. Lepas dah dalam kerja tu baru ada rezeki untuk sama belajar. Ada setengah orang result cantik, result bagus, boleh terus belajar, tetapi tak ada nikmat untuk bekerja yang macam mana yang diharapkan. Ada setengah orang kita nampak result dia baik sangat, sangat baik, flying colours result, very good, everything is A graded, kan? Tetapi kita tengok kadang-kadang anak-anak kita ni tak ada rezeki, tak ada rezeki untuk dapatkan pekerjaan yang seperti result dia. Mungkin result dia baik, tapi mungkin dia kerja-kerja yang biasa saja kita nampak. Minta maaf kalau saya tersalah cakap. Kalau ada tergurus ke, mungkin dia kerja-kerja yang biasa saja, kedai-kedai ke apa ke, tapi result sangat bagus. Tapi ada anak-anak kita nampak result dia biasa-biasa saja, tapi kerja boleh tahan. Itu semua adalah rezeki pada Allah SWT yang memang Allah dah aturkan pada dulu lagi, kan? Daripada dulu sebelum kita lahir lagi Allah dah aturkan. Jadi sebagai ibu bapa, sekiranya menghadapi situasi begini, saya nasihatkan kita janganlah risau, kerana rezeki tu anak kerja mana, kan, anak dapat belajar ke tidak ke, itu semua Allah dah aturkan. Kita ikut sahaja, lalu sahaja. Sekiranya anak-anak tidak mendapat keputusan yang baik, jangan kecewa. Ibu bapa jangan kecewa. Sebaliknya kita limpahkan, panjangkan rasa syukur kita pada Allah, kerana masih diberi peluang untuk kita mungkin perbaiki kesilapan itu di kemudian hari semasa anak-anak bekerja nanti, dan anak-anak mungkin nak further study pada ketika itu. Sekiranya anak-anak tidak mendapat keputusan yang baik, saya galakkan untuk bekerja untuk menimba ilmu, kerana di dalam pekerjaan ini macam-macam kelebihan ataupun kebaikan yang bakal anak dapat. Contohnya adalah anak-anak bakal berjumpa dengan macam-macam peringkat usia di dalam satu pekerjaan itu. Tidak kiralah dari segi organisasinya ataupun klien yang datang pada dia itu, macam-macam yang anak-anak akan jumpa. Jadi dari segi itu, memandangkan anak-anak deal, macam-macam orang yang anak-anak deal, jadi anak-anak akan lebih cepat matang, lebih cepat matang, lebih matang dalam membuat keputusan, lebih confident untuk membuat keputusan, untuk buat satu keputusan. Selepas itu anak-anak lebih well planned dari segi perancangan, kerana anak-anak semasa usia muda telah didedahkan dengan pekerjaan yang sebenar. Jadi dari situ dari segi management, dari segi financial, anak-anak lebih tersusun dekat situ. Itu sekiranya anak-anak didedahkan di dalam dunia pekerjaan pada usia yang muda, tidak ada masalah. Tak kiralah kalau anda kata kerja tu kerja cashier ke, kan, kerja kerani ke, kan,
kerja mekanik ke, kerja bos ke, kan, bisnes ke, tidak ada masalah. Apa pun sekali position kerja itu, as long as dia bekerja, dia punya motif tujuan adalah sama. Dari segi perancangan juga sama. Membezakan adalah core business sesebuah pekerjaan itu. Itu sekiranya anak-anak cenderung untuk bekerja. Ibu bapa jangan risau. Jangan risau tentang anak nak buat apa ni, kan. Result tak cantik, result tak baik, nak buat apa ni, anak-anak tak ada kerja, tak ada orang nak ambil kerja. Jangan risau. Saya tekan kat sini, jangan risau. Kerana rezeki semua, ingat satu je, yang beri rezeki adalah Allah, bukan manusia, bukan pekerjaan. Manusia, pekerjaan hanya sebagai medium saja yang Allah gerakkan. Jangan risau. Kita sebagai orang Islam, especially sifat kebergantungan kita pada rezeki Allah, pada Allah kena tinggi, jadi jangan risau kat situ. Itu adalah pandangan saya sebagai seorang ibu juga. Jadi sekiranya anak-anak, berbanding pula kalau anak-anak mendapat result yang bagus, apatah lagi result yang flying colours result, yang boleh membolehkan anak-anak untuk sambung belajar, tidak ada masalah, sambung saja belajar. Sekiranya terdengar mitos yang mengatakan nanti belajar tinggi-tinggi sama juga, susah nak cari kerja lah sekarang, so tak tahulah sekarang nak kerja dulu ke nak belajar dulu. Tidak ada masalah. Follow the wind flow. Sekiranya ada offer daripada universiti untuk sambung belajar, just proceed, just carry on. Nanti habis belajar, minta je kerja macam biasa. Tidak kira lah kerja tu di sektor awam ataupun sektor swasta, tidak ada masalah. Kena percaya pada apa yang Allah dah aturkan kat sini, ya. Nanti dah cari kerja, sekiranya lah dah keluar nanti tak ada kerja yang baik untuk kita, tak apa. Cari dan cari sahaja. Mungkin masa tu rezeki untuk sambung belajar lagi di peringkat lebih tinggi. Mula-mula ambil diploma, tiba-tiba tak dapat kerja, sambung lagi degree, sambung lagi master, sampailah PhD. Tak ada masalah. Ada rezeki dekat situ. Cuma dalam keadaan yang pandemik COVID ni, kita tak nafikan memang nak cari kerja tu amat sukar, amat payah. Tetapi kita cuba lihat dalam diri kita, cuba lihat dalam diri anak-anak, apakah kemahiran anak-anak. Mungkin anak-anak tu jenis yang pandai buat kek, pandai baking. Apa kata kita hantar anak-anak pergi belajar, ambil kelas ke, kan? Kelas baking sekarang ni banyak kelas online, kan? Untuk anak-anak lebih menguasai kemahiran dia itu lebih baik. Sekiranya anak-anak minat buat dari segi kecantikan, kita boleh hantar dia pergi ke kursus mobile spa, kan? Untuk mendalami macam mana spa itu, apakah treatment dia, apakah servis yang di offer. Macam tu juga dengan kerja-kerja yang lain. Sekiranya pada masa itu nak cari kerja tak ada, masa tu tak ada rezeki lagi, tak apa, cuba lihat dari angle yang lain. Kerana setiap apa yang berlaku dalam dunia ini pasti ada jalan penyelesaiannya, kecuali mati. Kecuali mati. Macam tu. Jadi anak-anak pula di siapa yang ada rezeki untuk terus pergi kerja dan tak dapat untuk belajar, jangan risau. Kerana sepanjang anak-anak melalui proses bekerja itu, mungkin dah 5 tahun, 10 tahun, anak-anak tiba-tiba masa tu dah mampu untuk sambung belajar ke peringkat seterusnya. Tak apa, kita sekarang ni macam-macam kat Malaysia ada. Kita ada online PJJ, kita ada luar kampus untuk anak-anak belajar. Sekiranya anak-anak punya result pun tak berapa cantik juga, Malaysia ada satu sistem dinamakan sistem APEL, di mana dia mengukur anak-anak punya servis bekerja. Sekiranya anak-anak lebih kerja servis lebih 10 tahun, dia boleh sambung belajar terus ke peringkat degree. Tidak ada masalah. Masing-masing ada jalan penyelesaiannya mengikut keadaan peredaran yang sekarang ni. Jadi nasihat saya pada ibu bapa kat luar sana, jangan risau tentang rezeki anak-anak, jangan risau tentang masa depan anak-anak. InsyaAllah sekiranya ibu bapa mendidik anak dengan baik, percaya dengan rezeki Allah, bergantung penuh pada rezeki Allah, InsyaAllah
ada, walaupun sekecil-kecil pekerjaan, tetap bekerja berbanding tidak bekerja langsung. Jadi saya nasihat kat sini, apa yang ada di depan mata, grab sahaja. Jangan tunggu lagi. Sekiranya benda tu adalah masa depan kita, yang kita rasakan memang inilah masa depan kita, tak apa, angkat saja, ambil sahaja. Sekiranya tidak ada peluang itu, tak apa, sabar. Sabar, teruskan apa yang ada sekarang ni, kan, insya-Allah ada rezeki untuk anak-anak semua. Jadi ibu bapa, sekiranya ada anak-anak yang lepasan SPM, tidak tahu kat mana nak pergi, nak belajar dulu ke, nak kerja dulu ke, mana-mana pun tak ada masalah. Tidak ada yang kata ada pro and cons, tidak ada. Dua-dua adalah pro. Dia punya kontra tu bukanlah kontra apa pun, tetapi sekiranya anak-anak pergi kerja dulu, kontra dia tak dapat belajar sekarang. Tapi dalam pada masa kerja tu dia boleh belajar, tak ada masalah. Tak ada istilah tertinggal kita api. No. Ilmu tak ada macam tu. Kalau ada ilmu sekalipun, selama walaupun diploma sama degree sama master sama PhD, ilmu tu digali-gali tetapi tidak diamalkan pun tak worth it juga, no use juga. Sama dengan bersamaan dengan orang yang tak ada ilmu, macam tu. Tetapi sekiranya ada anak-anak yang mempunyai result yang baik dan ada peluang untuk sama belajar, pergi, tak ada masalah. So, kalau sekiranya ibu bapa risau anak-anak tak ada kerja, jangan risau. Rezeki Allah tu Allah dah aturkan. Kalau tak ada kat dalam sektor swasta, dia akan pergi sektor kerajaan. Kalau tak ada sektor kerajaan, dia mungkin akan pergi bisnes sendiri. Tak ada masalah benda tu. So, sampai sini saja penghujung kita. Sekiranya ada topik yang ibu bapa ingin saya kupaskan, bolehlah email kepada saya di bawah sini saya ada tulis, Marlina Nasir msc@gmail.com. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.